Tanaman dan sebagainya usyur ataupun nisful usyur, 5% ataupun 10%. Jadi dia ada yang galian-galian yang lain dikatakan sebagai 5% dan sebagainya. Maka di sini ada peratusan-peratusan. Kenapa diletakkan peratusan itu? Sebab itulah yang menjadi hak mereka, bukan hak milik kita, tetapi hak milik orang lain. Dan jangan katakan bahawasanya asnaf ni, kenapa asnaf ni masih lagi ada? Awak kalau asnaf dah tak ada, bila orang minta zakat, nak bagi lagi ke tak? Saya kata asnaf dah tak ada, nak bagi zakat apa? Apakah hukum zakat ni terhenti sampai kiamat ke? Berterusan. Dia akan berterusan sampai kiamat. Itulah ruangnya. Orang kaya perlu bersyukur dengan adanya orang miskin. Orang miskin juga perlu bersyukur dengan adanya orang kaya. Wallahu a'lam. Sekadar itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada soalan? Buka. Wajib. Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Saya laju ya. Silakan. Satu soalan macam zakat gaji. Jadi potongan dia macam dengan income tax. Ya. Sampai 20%, 50% kata pada bajet. Kalau katalah gaji tu potong zakat 20%, 50%, zakat sebenar 2.15%. Ya. Jadi lebih itu boleh tak kira untuk okey. Untuk yang lain-lain. Macam ni. Baik. Biasa orang yang membayar zakat gaji ataupun kita sebut sebagai zakat pendapatan. Orang tanya, ada tak dalam Islam zakat pendapatan? Macam tak ada je. Dulu-dulu tak ada pun kan. Dulu-dulu ada tak simpanan KWSP? Dulu-dulu zaman Nabi SAW ada KWSP? Ada ke tak ada? Senang jawapan dia. Tak ada. Tapi dia bentuk apa? Nama dia apa? Simpanan. Bila simpan kena zakat ke tak? Duit kalau simpan kena zakat tak? Walladzina yaknizuna al-dhahaba, orang-orang yang menyimpan harta kekayaan daripada emas dan perak, kalau tak buat zakat kenapa? Dibakar semua harta dalam neraka, jadi sereka kan, belakang dia, kepala dia, tepi dia. Kena bayar lah. Dah simpan kena dah bayar kan, setahun kena bayar. Zakat kena SP. Apa saya tak tikai? Zakat gaji tak ada, tak pernah ada. Pernah ada. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia menggajikan. Pada zaman Nabi tak ada sistem gaji. Sistem yang ada banyak upah, belanja ataupun dia panggil perniagaan. Dia buat perniagaan, dia berikan ni. Saya nak bagi tahu konsep supaya orang faham zakat gaji ni wajib. Ya, zaman Sayyidina Umar dia gajikan tentera, maka dia panggil al-ata. Itu nama lama bagi zakat gaji, al-ata. Pemberian yang diberikan oleh pemerintah kepada orang yang bekerja dengan pemerintah. Contohnya tentera. Kan Sayyidina Umar buat jabatan bomba, jabatan polis, jabatan apa kan, jabatan tentera laut dan sebagainya. Maka dia buat semua tu, maka mereka digajikan daripada gaji dan perbendaharaan negara pada waktu itu dalam Baitul Mal. Maka Baitul Mal dan lain-lain lah. Baitul Mal ni rumah duit. Jadi duit apa? Semua duit. Duit hantar musuh perang, duit ni, duit jizyah, duit kharaj, duit zakat, semua duduk tu. Jadi bagi gaji. Bagi gaji, Sayyidina Umar wajibkan atas mereka untuk bayar zakat dari gaji mereka. Begitu juga diteruskan pada zaman Umar bin Abdul Aziz, cicit dia, dirasmikan benda tu. So persoalan dia tak pergi soal dia lah. Soalan dia tadi, zakat gaji bayar dah. Kadang-kadang kita lebih sebab kita nak counter dengan tax. Siapa bayar sama dengan tax, maksudnya tax dia tu terlepas. Terlepas tu tak bayar tax lah. Tapi dah tak bayar tax, boleh tak accounting dengan pusat zakat yang terlebih tu kita dapat balik? Itu tak boleh. Lebih tu tak boleh dapat balik. Tak boleh dah niat lepas. Jadi apa nak buat? Sedangkan zakat kita 2.5% saja. Kadang-kadang kita up tu sampai betul-betul memang apple to apple dengan tax. Sama. Dia jadi sampai 28 mungkin. Yang lebih tu nak kata apa? Yang nak lebih tu saya boleh kata dua benda. Yang ni bukanlah baru. Sepatutnya dah fikir lama, tapi baru terfikir.
Sepatutnya kita membayar zakat kalau ikut haul. Haul ni apa? Pusingan setahun. Pusingan setahun Masihi. Sebab ramai orang guna haul Masihi sekarang, iaitu haul tahun Gregorian lah, kalender Masihi 2015, 2014. Baik. Siapa yang guna kalender Masihi ataupun guna haul Masihi, sekiranya dia membayar sebanyak 2.5% sahaja daripada zakat dia, setelah 30 tahun dia akan terhutang setahun. Maknanya pada tahun ke-30 ataupun tahun ke-31 dia kena bayar tahun tu 2 kali zakat. Sebab dia terhutang setahun ikut tahun Qamariyah. Sebab tu kalau orang guna kalender Qamariyah selamat, tak ada masalah. Tapi susah sikit lah, sebab kita punya akaun kita banyak base kepada Masihi. Tak apa, tak jadi masalah. Solution dia ialah orang tersebut kena bayar 2.575% untuk nak fitkan balik dengan 30 tahun supaya tak terhutang. Tapi benda tu untuk diamalkan agak sukar. Memang kita pernah try, susah. Kenapa pula kena 2.5775? Nak menerang tu macam sekarang ni lah, kat pukul 9 lah. Cerita dia panjang. So kita tetap juga 2.5%. Jadi solution dia ialah orang yang membayar lebih, dia boleh niatkan untuk 2.5775. Satu. Yang kedua, sekiranya jumlah yang dibayar lebih lagi pada tu, yang lebih itu dianggap sebagai sedekah. Yang lebih itu dianggap sebagai sedekah. Dan jika dia nak menganggap yang lebih itu adalah merupakan pembayaran awalan kepada harta dia yang lain, contoh dia ada emas, dia ada saham semua kan, dia nak bayar tu, maka dia kena taksirkan dulu yang tu supaya kita tahu dulu amount yang tu berapa. Jadi kalau amount tu fixed masuk dalam tu, maknanya katalah gaji kita potong 1,000 sebulan, maka daripada 1,000 tu kita kira-kira zakat emas ada dalam tu, zakat simpanan ada dalam tu cukup-cukup dengan 1,000, maka okey lah, kita niatkan zakat untuk semua harta tu. Kita kena kira lah, dan kita kena minta pegawai ke ataupun bantu untuk kita kira. Jadi niat dia sama ada kita nak niatkan untuk lebihan yang setahun tadi tu 2.577% ataupun kita nak niat sedekah, ataupun sekiranya nak niat zakat terhadap harta yang lain, mesti terlebih dahulu dikira, barulah boleh kita katakan itu zakat. Okey, ada soalan lain? Silakan. Kalau yang bulan-bulan ni dia potongkan kan. Okey. Tapi yang bonus kita kena potong juga. Alright. Yang bulan-bulan kita dah potong, tiba-tiba dapat bonus sekedua, kita tak dapat bonus. Mana berapa tahun ni ada bonus? Ada, insyaAllah. Yang bonus tu pun kena zakat, tetapi yang tu atas pertimbangan kita nak dimasukkan ke mana. Sama ada nak dimasukkan pada haul semasa ataupun haul yang terdahulu. Kalau haul terdahulu maknanya bukanlah late payment, baru dapat tu kan. So kita kira terus 2.5% daripada keseluruhan bonus. Sebab yang tu semua dah kira dah lepas lah. So dapat je bonus, kata dapat bonus berapa? 15 bulan. Tu orang kata bayar dia. Rumah orang kata 15 bulan. So 15 bulan darab dengan 2.5%. Berapa jumlah yang dapat, darab terus terus bayar. Tapi kalau nak tunggu ataupun nak kata yang ni bonus dapat tahun 2015, so 2015 nak kira, boleh juga nak kira tahun 2015. Itu terpulang kat kita. Tapi nasihat saya ia lebih sesuai untuk dimasukkan pada tahun haul yang sebelum lah. Itu lebih tepat, sebab yang 2015, 2016 kan dapat juga kan. Jadi terpulang kat kita. Itu boleh buat mana-mana kaedah yang kita rasa tidak membebankan kita. Ya, so kalau dapat dah bonus, macam orang jual rumah lah, tiba-tiba jual rumah. Dia tak niat pun nak jual, tiba-tiba ada dah betul interested buyer nak beli. Orang beli rumah. So kena zakat tak masa tu? Okay, ada dua jawapan. Jawapan pertama, dia boleh zakatkan berdasarkan harta semasa yang sudah sedia dizakatkan. Dizakatkan sekali. Ataupun dia tunggu setahun. Dan kalau dia tunggu setahun, kata habis dah duit Ustaz, bayar hutang tu semua, kira baki sudah lah. Jadi mana yang baik Ustaz? Rasa-rasa mana yang baik?
baik juga bayar hutang dulu. Bayarlah. Ataupun baik juga bayar dulu. Kalau ikut Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi kata baik bayar dulu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala ganti puasa dia. Dia tak ganti puasa Ramadan dia waktu puasa Syawal. Puasa Syawal dia puasa 6. Lepas tu dia ganti Syakban. Aisyah ganti Syakban. Tapi orang perempuan kita, saya tak nasihat ikut yang tu. Sebab memang takkan jadi punya. Sampai hari Syakban dia akan tanya kita, Ustaz, video berapa? Tak sempat. Orang kita tak sempat. Aisyah dia sempat. Orang kita tak sempat. Oh, setahun haid 360 hari ke kau? Dah. Haid paling lama pun 150 hari. Ada 150 hari lagi boleh puasa. Tolak 30 hari. 120 hari. Kami tak boleh puasa 10 hari. Haid 15 hari haid. Boleh. Macam itulah. Jadi Syekh Qaradawi kata dibayar dahulu kerana takut usia tak sampai untuk membayar. Sebab apa? Sebab syarat orang yang boleh bayar dulu zakat ni, dia memiliki nisab. Dapat bonus tu lebih nisab, maka dia boleh bayar. Dia ada kebolehan, maknanya dia boleh bayar. Orang yang boleh bayar awal ni adalah orang yang memiliki nisab. Nisab kita tahun ni jatuh sikit, di dalam lebih kurang 11,323. Dia punya nisab lebih kurang jatuh sebab harga emas jatuh. So ialah kita mengalami kejatuhan harga emas, maka kejatuhan harga nisab. Tapi macam mana? Kalau kejatuhan harga lain-lain pun, harga tak jatuh, harga naik. Harga lain lah naik, harga barang naik, harga ni sebenarnya, harga minyak pun baru ni naik. Jadi tengoklah macam mana. Jadi zakat pun memang akan terkesan cara orang bayar zakat dan kutipan dan juga asnaf akan terkesan dengan pergerakan ekonomi. Allahuakbar. Ada soalan lain? Betul ni. Pemilikan. Okey. Saham ni panjang, tapi saya pendekkan. Saham dia macam mana? Sebab bentuk dia tu berbeza. Ada orang memiliki saham, dia berniaga. Contoh, dia jual beli. Cara kira dia lain. Ada orang beli saham, simpan, salin bayar sampai 20 tahun, berapa ada untung? Alhamdulillah. Tak ada untung, na'udzubillah. Gitu je lah. Dia tak ada perasaan apa. Ada orang begitu. Ada orang memang dia interaktif. Dia ikut. Ada kesempatan dia jual, ada tak. Okay. Bab saham ni memang dia kena monitor harga dan monitor berapa yang dia ada. Untuk kalau sampai tambah zakat, dia kena bayar. Maksudnya dia kena bayar zakat tu kalau dia jenis jual beli. Dalam setahun transaksi dia jual beli, maka itu dianggap, saham itu sudah dianggap sebagai satu bentuk perniagaan yang dipraktikkan. Dia memang jadikan saham itu sebagai modal untuk dapat untung. Maka cara dia kumpul semua modal, kumpul semua untung, tolak modal dan tak baki itu zakat. Kalau lebih nisab 2.5%. Itu orang yang jual beli. Tapi orang yang senyap ni tunggu setahun baru buka prospektus, sampai prospektus dia tengok. Maka setahun dia kena kira, kena tengok dan kena perhatikan pergerakan saham dia. Waktu dia nak bayar, harga hari dia nak bayar, harga hari dia nak bayar berapa. Dia tak boleh tengok NAD, salah. Sebab bukan salah, tak tepat. Dia kena tengok current price. Hari ni dia punya haul, kena bayar zakat. Hari ni dia tengok harga dia berapa. Jadi jumlah unit darab dengan harga berapa, darab dengan 2.5%. Ada saham yang
tak boleh jual, kena lock. Yang kena lock ni boleh kata pemilikan tak sempurna, maka dia kena zakat bila dia boleh release ataupun dia boleh cairkan. Ada zakat dia jadi shareholder, saham dia jadi shareholder. Shareholder ada syarikat bayarkan untuk dia, ada syarikat tak bayarkan. Tu macam-macam cerita lah. Pentingnya saham memang siapa main saham kena aware lah, alert lah. Dan terutama orang yang suka berjual beli saham. Tak salah, tapi tak salah bersaham, salahnya tak bayar zakat. Itu dia. Bicara kira macam tu lah, lebih kurang roughly. Nak tepat, kena datang ke klinik kat pejabat. Kita akan cek harga saham tiap-tiap hari. Penuh lah. Memang seolah-olah amil ni pun kena tahu lah main saham. Kena tengok yang biru, merah, kuning, apa semua tu. Kena pandai tengok lah. Kalau amil tak pandai tengok tu, layar juga, tak boleh nak kira juga. Cuma amil tak ada duit je nak main saham. Kalau tak, lama dah main. Allah Allah. Silakan, ada soalan lain nak ditanya? Ustaz, perbezaan zakat dengan cukai. Sebab ramai yang cukai hujah, tak boleh kutip cukai pada orang Islam. Okey. Perbezaan zakat dengan cukai sangat beza. Zakat adalah fardu rukun. Cukai ni dia sesuatu bayaran tambahan yang sekiranya perbelanjaan ataupun hasil perbendaharaan negara tidak cukup, setelah dikutip zakat dari orang Islam, kharaj dan jizyah dari orang bukan Islam, dan juga apa-apa juga bayaran lain yang dikenakan oleh pemerintah, dia mesti lepas pada tu. Tapi oleh kerana sistem kita adalah sistem beribadah dan kita terus mengamalkannya, maka persoalan itu dia jadi terbalik. Dia jadi kita wajib cukai dulu, zakat jadi tak wajib pula. Dia macam tu. Okay? Kena difahami bahawasanya memang cukai ada dua pandangan dalam Islam. Satu memang haram, tak boleh. Satu lagi, sehinggalah dia betul-betul diperlukan, baru diambil. So macam mana nak pakai pandangan mana ni? Nak pakai haram bayar ke? Ya? Orang LHDN semua kena mungkin kerja ke? Untuk circumstances sekarang tidaklah sampai tahap macam tu. Maksudnya kami pun sendiri di pusat zakat tak ada akta tuan-tuan. Zakat carilah akta, tak ada. Dia berlindung duduk di bawah akta cukai pendapatan dalam negara kita. Seorang pengkaji apa nama tu di Terengganu, siapa nama dia? Haji Ismail Ambak, tak ingat lah. Dia pernah buat kajian, sekiranya kerajaan mengatakan cukai itu adalah zakat, barulah dia jadi zakat. Barulah setiap orang yang bayar cukai, dia adalah membayar zakat. Islam, orang Islam. Tapi sebagaimana kerajaan tak gazet yang tu, cukai tetap cukai, zakat dia kena bayar juga. Zakat dia kena bayar, dia tanggungjawab agama. Bukan di Malaysia ni tanggungjawab apa? Tanggungjawab agama sahaja. Dia bukan tanggungjawab ni. Dia kira not compulsory. Padahal dia compulsory, biasa Muslim kena bayar. Tapi dari sudut akta tidak wajib. Akta dia hanya membenarkan sekiranya apa-apa bayaran yang dibuat kepada majlis agama, zakat ke apa-apa saja yang ada risik rasmi, maka dia boleh mendapat rebate dari cukai. Itu sahaja kaitan zakat dengan cukai, lain tak. Jadi dua benda yang sangat berbeza, dan kaedah pengurusan pun berbeza. Sebab tu apa yang kita nasihatkan, jadilah warga negara yang baik, bayarlah juga cukai.
Dan bila bayar zakat, bayarlah zakat yang berhak dibayar sahaja, iaitu bila dia kira 2.5%, yang tu je lah, bayar dulu, kita tak minta banyak. Tapi kalau dia kata saya insist nak bayar, itu terpulang kepada individu. Cuma tanggungjawab dia untuk memberitahu dan memaklumkan kepada pihak cukai bahawasanya zakat dia bayar lebih. Itu tanggungjawab individu lah. Biasanya kita nasihat dah, kita nasihat 50-50. Kalau betul zakat tu rendah dan cukai tinggi, dia nak balance, kita biasakan menasihati agar dia bayar 50%, 50% cukai dan 50% bagikan zakat, supaya balance, supaya cukai tak bising. Kalau bising macam mana, maksudnya tak bertanya lah. Sebab ada kes-kes orang yang harta banyak lah, bila dia tukar semua pada zakat tu, terlayur juga orang cukai, ya? Tukar semua. Contoh jangan kata tak ada orang, ya. Ada orang bayar zakat 10,000 sebulan, ada orang bayar zakat 50,000 sebulan, ada orang bayar zakat 100,000 sebulan. Ada. Ya? Ada. Orang mana? Orang Islam le. Orang bukan Islam mana dia bayar zakat? Orang Melayu lah, orang Islam kaya, ya. Ada. So kita tak boleh reveal nama lah, nama dia rahsiakan. Ada orang yang memang betul banyak, subhanallah. Pernah datang sekali, apa, I tak tahu, I dah tua lah, memang dekat nak meninggal dunia lah pun, I tak pernah bayar zakat I. So, you sekarang nak bayar apa? Nanti lah. Dia fikir, dia tarik pen, dia letak 500,000,000. Dia mengatakan kawan dia sebelah, kawan dia tahu dia kaya, kawan dia kata apa? Itu je. I don't remember lah, I just want to pay this month to you. Then I calculate, you help me to calculate. Dia dah bayar dulu depan saya. Memang saya yang terima zakat. Habis-habis tu dia sound balik kawan dia. So now how do you feel? Dia memang ajak betul. Nak cerita orang memang confirm kedai lah, tapi tak payah cerita lah siapa. How do you feel? Dia kata lega. Dia rasa macam ada batu yang lepas dari badan dia. I told you before. Dia nasihat kawan dia tu, kaki kata berani kawan ni. Berani lah. Dia kata tak apa Ustaz, never mind. This is my friend, I don't mind to scold him. You cannot scold him, you budak ni, dia kata. I can faham dia cakap, tak apa, never mind, next year I come with you. Tak tahu next year tak datang lagi kot. Allah Allah, mentua lah mak. Kalau sebut nama memang tahu. Jadi tak payah sebut lah. Memang orang kita ramai yang macam tu. So cukai dua benda yang sangat berbeza dengan zakat. Dua-dua ni tak sama langsung, ya. Dan cukai untuk orang Islam hanya boleh diambil sekiranya tidak cukup kewangan. Itu pun dengan syarat mesti memaklumkan terlebih dahulu dan meminta izin kepada rakyat. Rakyat membayar secara redha, dan apabila kewangan sudah cukup, cukai itu wajib diberhentikan. Dia tak boleh diteruskan, kena stop. Betul continue zakat, tak cukup baru minta balik cukai. Dia tak boleh continuous. Itu yang ideal. Yang praktikal sekarang ni lah, zakat yang ada. Tak boleh nak pakai bayar, sekali kena gam. Oh tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tak ada buat macam ni. Zakat ni tak bagi pada Kementerian Kewangan. Tak, zakat kita tak bagi Kementerian Kewangan. Jadi kita disebut sendiri. Yang tu memang semua di bawah Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, diagihkan mengikut Majlis Agama Islam Negeri-Negeri lah. Dia tak masuk dalam MOF, tetapi diaudit oleh MOF. Diaudit oleh dia mesti kena auditnya, tak kata audit kan. Bab kalau nak tanya bab ada menipu ke apa semua tu, audit lah sendiri. Senang cerita.
Saya tak boleh nak cakap. Kalau saya cakap, saya kena bagi bukti. Buktinya, audit negara lepas lah. Tapi audit dengan Allah Ta'ala susah nak lepas. Apa-apa pun lah, kita kerja ke, kita buat apa-apa, yang paling tepat auditing nanti dengan Allah SWT. Jadi tentunya dari segi agihan, asnaf mana yang paling banyak menerima? Okey, setakat ni asnaf yang paling banyak menerima adalah fakir dan miskin. Itu memang maksimum lah. Okey. Kemudian yang ketiga terbanyak adalah fisabilillah. Dekat fisabilillah ni yang luas sikit, yang agak luas. Jadi banyak skim yang dimasukkan bawah fisabilillah. Contohnya, kalau macam saya contoh kat wilayah, contoh di wilayah kita masukkan skim perniagaan di bawah fisabilillah. Skim orang nak buka, orang nak sewa taksi pun kita masukkan fisabilillah. Banyaklah, kebanyakannya miskin, fakir miskin fisabilillah. Dan asnaf yang tak ada tetapi bakal diadakan, itulah asnaf riqab. Riqab ni hamba. Kalau dulu hamba yang ingin membebaskan diri daripada tuan, dia tak ada duit, dia kena bayar. Tapi dia tak ada duit, dia panggil mukatab. Yang ni dia pergi pusat zakat, dia kata, Baitul Mal, boleh tak tolong bayar kat aku nak lepas diri daripada tuan aku. Maka pusat zakat bayar. Dia kata 1,000 dinar, 1,000 dinar lagi hamba ni lepas. Itu konsep asal rekod. Tapi hari ni tak ada macam tu, sebab sistem penghambaan tak ada. Cuma diluaskan kepada beberapa situasi yang hampir serupa, iaitu orang yang terkena beban raqabah. Dia panggil raqabah yang baru ni raqabah iktisadiyah. Dia tersekat dengan ekonomi. Tapi kena tengok juga orang yang orang muflis ke. Boleh dimasukkan orang muflis, tapi kena case by case. Dia tak boleh umum. Sebab ada case pasal hang takti niaga. Itu hang muflis. Baru niaga sehari beli Alphard, anak 2 orang lah. Kan? Macam tu lah. Itu kita tak boleh tolong itu, sebab atas kesalahan diri sendiri. So contoh macam tu lah. Fakir miskin yang terbanyak setakat ni. Asnaf amil, saya nak bagi tahu, amil memang dia tak boleh ambil lebih daripada 2/1/8 pun. Dan apa yang kalau di amalan di wilayah, kita tidak ambil sampai 1/8. Amil hanya berhak ambil 1/16. Sorry, 1/12. Maksudnya portion lagi kecil. So kita ambil 1/12. Yang tu lah yang digunakan untuk kos pengurusan dan semua tu, atau untuk amil. Tapi bab yang lain memang kita bagi ni lah. Bila rekod tak cukup, tak ada, yang duit tu kan pergi ke asnaf lain lah. Ya, baru ni di Selangor lebih asnaf banyak ni kutipan bagi lebih tu mari mana? Lebih tu duit lain lah, bukan semata-mata duit zakat. Dia ada duit lain juga. Dia orang suka apa, kena bagi lebih. Sebab tak meet lah. Macam dekat wilayah pun kita dah kaji balik, tak boleh lah. Yang dapat daripada dulu tak berubah-ubah, kita kena ubah. Yang dapat 250 sebulan dan satu kepala, kena bagi 500 dah sekarang. Sebab dah tak cukup. Yang sebut tu lah. Yang macam kat wilayah dia banyak institusi macam institusi Baitul Mal, IPB, yes. Hospital, IPB, ya. Ini biaya ni. Alright. Saya beritahu IPB, IKB, ada 2 institusi yang di bawah Baitul Mal, iaitu Institut Profesional Baitul Mal, nombor 2 Institut Kemahiran Baitul Mal. Yang ni kalau betul-betul anak asnaf, kita sponsor 100%. Masuk free je. Yang tak free-nya masa mereka kena menyanyi betul free. Memang bagi betul-betul. Masuk ngaji, nak setengah. Itu tu besar belanja.
Yang tu memang kita tak review belanja dekat masyarakat. Sebab dia dianggap sebagai perbelanjaan pengurusan mawid. Dia bukan direct Baitul Mal. Bila dia duit Baitul Mal bagi kat mawid. Mawid bagi kat Baitul Mal balik. Dia pusing macam tu. Yang Baitul Mal lagi benda yang zakat saja. Yang tu pun zakat juga, duit zakat, tapi diuruskan oleh mawid sendiri. Yang tu Majlis Agama Islam. Begitu juga AKB. Jadi kita tengok kalau ada seseorang WhatsApp RBB tahu student AKB itu kebanyakannya betul lah. Boleh percayalah tu. Saya sendiri pernah telefon, kita betul ni? Betul. Ustaz boleh sebarkan, bagi tahu kat orang. Siapa-siapa anak yang berkelayakan, memang tak ada duit apa semua, nak masuk universiti tak ada apa semua, dan CJ yang dikeluarkan oleh IKB APB memang ikut akreditasi lah. Line apa semua kita dapat. So jangan risau dari sudut market kerja, insyaAllah. Okey. Ini dia baru buka diploma pengurusan Baitul Mal. Diploma pengurusan Baitul Mal dan zakat tu saya ingat ada di bawah gitulah. Dan juga diploma pengurusan haji dan umrah. Ini yang terbaru diperkenalkan. Maknanya siapa-siapa anak-anak yang berminat untuk nak jadi mutawif boleh masuk lah. Dapat diploma, ada diploma umrah boleh lah. Esok nak buka travel sendiri ke apa semua ke. Okay. Jadi itu memang di bawah Baitul Mal. Hospital Pusrawi dipunyai dibiayai oleh Baitul Mal pada awal penubuhan. Sekarang operate sendiri dah. Dan diorang tak dapat funding lagi dah dari Baitul Mal sebab kita fund untuk nak bina dan start. Itu saja. Cuma dulu saya tak pasti sekarang disambung atau tidak. Dulu di Hospital Kuala Lumpur kita ada satu bahagian yang kalau asnaf pergi tak ada duit, so bil tu boleh diberikan kepada tu dan Baitul Mal akan bayar. Tapi yang tu mungkin dia akan buat dalam bentuk yang lain, sama ada dia beri dalam bentuk yang dia tak boleh buat gitu lah, sebab yang tu dia jadi susah sikit nak diuruskan. Mereka nak bincang dalam bentuk pengurusan yang lebih efektif lah. Nak kata efisien tu tahulah, lebih efektif lah. Dan mana lagi, Hotel Putra tu pun asalnya gitu, tapi tak boleh nak manage sebab tidak ada kepakaran. So diberikan kepada orang lain, jadi orang lain tu buat bisnes dah, adalah timbal bayar dia. Dan begitu juga tu bangunan dekat Bank Islam baru sekarang ni, Jalan Perak, bangunan besar tu dekat bahagian sisi tu kan. Itu adalah wakaf. Wakaf yang diuruskan oleh Baitul Mal. Tanah tu dipunyai oleh Ahmad Dauji, orang India Muslim yang sangat kaya. Tanah dia semua di segitiga Kuala Lumpur, Bukit Bintang semua. Masa dia pergi bagi kat Baitul Mal tu, dia pakai kain putih tu je, dia letak, dia bagi, saya tak mahu ni semua harta tak boleh bawa mati. Tak. Orang Baitul Mal pun tak heran. Saya nampak dia macam mamak keliling jual susu di jalan kan. Memang betul. Tapi bila tengok betul dia banyak, tanah dia banyak. Tu baru satu antara yang boleh diusahakan. Banyak ni tak larat nak usaha, sebab tak ada modal. Tanah dia memang cukup banyak di dalam wilayah persekutuan dan di segitiga emas Kuala Lumpur. Dia beli semua tanah masa tu, kebanyakan tanah dia. Jangan terkejut lah kalau kata pak bawah tu pun mungkin tanah dia, mungkin orang main buat kan, orang tak tahu pun kan, mungkin tanah dia, sebab banyak tanah dia. Ini antara cerita-cerita orang dulu yang hebat-hebat lah. Dia pun hebat, insyaAllah, dan orang tua yang sangat soleh. Moga-moga panjang dah kebajikan yang hebat dalam kubur tu, insyaAllah. So itulah yang diuruskan sekarang. Banyak lagi. Kalau nak tahu betul-betul itu saya jadi CEO Mawid lah. Tapi Pak Bayam macam tak ada harapan. Untuk pengurusan zakat semua orang itu tadi saya kata amil, portion amil. Daripada zakat lah, daripada zakat portion amil yang tidak melebihi 1/8. Jadi kita ambil 1/12. Kami bisa ambil 1/12. So 1/12 ni
itulah yang kami run. Gaji dengan semua lah kenderaan. Lepas tu kalau kata kenderaan sudah kat berapa kenderaan kena pakai macam tu, memang kena pakai. Sakit pinggang bang, nak pergi jumpa orang miskin ni nak bawa barang, macam-macam kan. So benda dia kalau kita buat iklan, kita buat tu semua tu duit kita lah, duit amil lah. Dan bila dia dah berpindah duit amil tu, dia tak lah, dia bukan lagi jadi duit zakat, as per se zakat, dia dah jadi duit amil. Maknanya duit tu dia boleh guna tak semesti untuk asnaf saja. Maknanya dia boleh guna untuk apa-apa saja yang dia nak buat lah. Terutama dari sudut takbiran lah namanya, bayar bangunan, beli sewa, semua itu semua duit yang ada dalam portion amil lah. Okay, Allah. Soalan lain tak ada lah, 9:20 lah. Allah Ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.